Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Shasha dalam 15 minit MMTV, edisi 6 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Negara merekodkan peningkatan 105.5% jumlah kes demam denggi setakat 30 September bagi tahun ini, iaitu sebanyak 89,474 kes berbanding 43,544 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Pada masa sama, jumlah kematian turut meningkat dengan mencatatkan 65 kematian dilaporkan berbanding 26 kematian tempoh sama tahun lepas akibat komplikasi demam denggi. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Radzi Abu Hassan, bagi tempoh sepanjang Minggu 24 hingga 30 September lalu, iaitu Minggu Epidemiologi ke-39, jumlah kes demam denggi adalah sebanyak 2,299 kes berbanding 2,310 kes pada minggu sebelumnya. Tambahnya, bagi surveillance chikungunya, sebanyak 6 kes direkodkan pada minggu lalu dengan 175 jumlah kumulatif kes penyakit itu setakat ini. Bagi surveillance Zika pula, sebanyak 2,535 sampel darah dan 241 sampel urin telah dijalankan saringan Zika dan hasil kesemuanya adalah negatif. Seramai 16,456 orang pengundi di Dewan Undangan Negeri Pelangai bakal menunaikan tanggungjawab esok. PRK Pelangai menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam, calon Perikatan Nasional Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi DM Zulhasni. Bagi proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang esok, sebanyak 9 pusat mengundi biasa melibatkan 30 saluran dibuka dan proses penjumlahan akan diadakan di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul. Sementara itu, pilihan raya kecil Pelangai diadakan susulan kekosongan luar jangka kerusi DUN itu selepas penyandangnya, Datuk Seri Johari Harun yang juga pengerusi jawatan kuasa kerajaan tempatan, perumahan alam sekitar dan teknologi hijau Pahang meninggal dunia dalam nahas pesawat yang terhempas di Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lepas. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan cuaca dijangka cerah di daerah Bentong pada sebelah pagi dan malam, manakala ribut petir di 1-2 tempat pada waktu petang. Pada PRU15, Johari menang dengan majoriti 4,048 undi, menewaskan Kasim daripada PN yang mendapat 3,260 undi, calon Pakatan Harapan Ahmed Wafiuddin Syamsuri 2,031 undi dan calon Pejuang Isa Ahmad 65 undi. Roger Ng yang dijatuhi hukuman penjara 10 tahun kerana membantu menggelapkan berbilion ringgit kekayaan dana One Malaysia Development Berhad akan diserahkan kepada Malaysia untuk berdepan tuduhan di negara ini. Ketua Hakim Daerah Amerika Syarikat Margot Brody di Brooklyn semalam mengarahkan bekas pegawai bank Goldman Sachs menyerah diri kepada perkhidmatan Marshal AS hari ini supaya dia boleh diserahkan kepada penguatkuasa Undang-Undang Malaysia. Sebelum diserahkan kepada Malaysia, pendakwa dalam satu surat awal kepada Brody berkata Roger dikehendaki kembali ke AS untuk menjalani hukuman penjara. Brody menjatuhkan hukuman kepada Ng pada Mac lalu, iaitu 11 bulan selepas juri mendapati dia bersalah kerana membantu bekas bos Goldman, Tim Lesnar, mencuri wang 1MDB, mencuci hasil dana itu dan menyogok pegawai kerajaan untuk mendapatkan perniagaan. Hukuman terhadap Lesnar yang tertangguh dijadualkan pada 19 Mac 2024. Pada Oktober 2020, Goldman bersetuju membayar 12.98 bilion ringgit dan unitnya di Malaysia mengaku bersalah atas pertuduhan rasuah. Pelaksanaan inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam bagi laluan domestik diperluaskan kepada pelajar politeknik dan kolej komuniti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Menurut kenyataan Kementerian Pengangkutan, ia turut diperluaskan kepada pelajar matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru di bawah Kementerian Pendidikan bermula hari ini.
Ia melibatkan laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan dan inisiatif berkenaan telah bermula 12 Julai lalu. Selaras dengan itu, pelajar Politeknik, College Community, Matrikulasi dan IPG boleh membuat semakan kelayakan melalui laman sesawang Kementerian Pengangkutan. Pelajar yang layak boleh membuat permohonan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan daripada salah satu syarikat penerbangan seperti Malaysia Airlines termasuk Maswings dan Firefly, AirAsia, Batik Air dan My Airline yang dipilih oleh pelajar. Sekiranya pelajar didapati tidak layak, mereka boleh membuat semakan dan rayuan kepada KPT atau KPM melalui institusi pendidikan masing-masing. Kita kembali lagi. Seorang lelaki melecur 30% anggota badan dalam kejadian kebakaran akibat letupan yang berpunca dari kebocoran gas di apartmen Desa Tun Razak, Kuala Lumpur malam tadi. Komander Operasi Kanan Bomba Naurasmah alias melalui satu kenyataan berkata, kejadian tersebut turut melibatkan 2 buah rumah berdekatan terbakar di Blok 4 tingkat 10 apartmen tersebut. Ujarnya mangsa telah dihantar ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia menggunakan EMRS dan telah dimasukkan dalam zon merah. Tambahnya, 12 buah motor turut mengalami kerosakan. Tambahnya lagi, Pusat Gerakan Operasi Bomba Kuala Lumpur telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.59 malam seterusnya menghantar jentera ke tempat kejadian. Seramai 16 anggota lain-lain pangkat terlibat di samping pasukan operasi jentera dari BBP Sungai Besi dan jentera bantuan dari BBP Bandar Tun Razak bersama jentera FRT-2 dan EMRS-2. Seorang jurulatih dodgeball didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya hari ini atas pertuduhan mengganggu kesantunan 2 murid lelaki berusia 11 tahun di sebuah sekolah rendah vernacular di Damansara dengan menjentik kemaluan mereka tahun lalu. Bagaimanapun tertuduh Terence E. Sun Lee, 53 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Zafran Rahim Hamzah. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa mengganggu kesantunan mangsa yang merupakan seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dengan menjentik kemaluannya dan mencucuk lubang punggung menggunakan kayu. Kedua kesalahan itu didakwa dilakukan di Dewan sebuah sekolah vernacular di Damansara antara pukul 2 hingga 2.30 petang pada November hingga Disember 2022. Selepas mendengar permohonan dan makluman kedua belah pihak, mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,500 bagi kedua pertuduhan beserta syarat tambahan seperti yang dicadangkan pihak pendakwaan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 29 November ini bagi sebutan semula kes. Kita beralih ke berita luar negara. Seorang lelaki di India mengalami detik cemas selepas terjatuh di bawah kereta api yang sedang meluncur laju di landasan. Pratik Kumar ketika kejadian dikatakan turun sebentar daripada gerabak kereta api tersebut untuk membeli biskut dan minuman apabila ia berhenti di stesen Bagaha di daerah Champaran Barat. Tren itu bergerak secara tiba-tiba menyebabkan Pratik melompat untuk naik semula ke atas kereta api, bagaimanapun dia tergelincir dan terjatuh di bawah kereta api yang bergerak laju. Berdasarkan video yang tular di media sosial, Pratik dilihat berbaring di antara 2 trek sambil kereta api bergerak di atasnya. Seorang pegawai polis yang berada di tepi platform memerhatikan situasi cemas itu sambil menanti tren melepasi Pratik dan sejurus tren itu melaluinya, dia dengan pantas turun ke landasan dan menyelamatkan mangsa. Seorang saksi berkata, Pratik mengalami cedera ringan dan sebahagian pakaiannya terkoyak disebabkan insiden itu. Seramai 112 orang terbunuh selepas sebuah akademi tentera Syria diserang semalam.
Sementara itu, media pemerintah melaporkan organisasi pengganas bertanggungjawab melancarkan serangan dron tersebut di Homs yang dikuasai rejim Presiden Bashar al-Assad. Terdahulu, kumpulan pemerhati hak asasi manusia Syria yang berpengkalan di Britain melaporkan dalam serangan itu termasuk 21 orang awam dengan 11 daripada mereka wanita dan gadis bawah umur turut menjadi mangsa. Dalam kejadian berasingan, siri serangan udara Turki di kawasan yang dikuasai puak Kurdish di timur laut Syria pula meragut sekurang-kurangnya 11 nyawa. Ankara melancarkan serangan itu bagi membalas satu insiden pengeboman sebelum ini. Encik Tahu Buntu memikirkan bagaimana beliau hendak sambung pelajaran ke peringkat PhD. Apa susah-susah? PSN kan ada? Betul ke? Abang, boleh tolong saya masak tak? Boleh saya. Kita kembali lagi berita ekonomi. Buat pertama kalinya, Petronas melancarkan rangkaian 5G peribadi komersial yang pertama di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pelaksanaan itu akan memainkan peranan penting dalam menyokong ekonomi madani dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Katanya ia akan memperkasa industri untuk berinovasi, bersaing dan cemerlang pada skala global. Katanya penglibatan Petronas bukan sahaja akan mengoptimumkan operasi dalamannya tetapi juga pemangkin perubahan seluruh industri selain menyifatkan rangkaian yang diperkenal Petronas akan menyediakan pantas perkongsian dinamik antara kerajaan, sektor swasta dan warga akademik. Syarikat milik Kerajaan Negeri Selangor, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS mengunjurkan perolehan mencecah sehingga RM8 bilion menjelang tahun 2030. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Mahmud Amas berkata beliau optimis untuk memperoleh sasaran pendapatan tersebut yang disifatkan sebagai realistik berdasarkan projek-projek besar yang dilaksanakan syarikatnya ketika ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Kerjasama Strategik di antara kumpulan PKNS dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini. Terjelasnya antara projek yang bakal menjana pendapatan anak syarikat Selangor itu pada tahun hadapan adalah beroperasinya sebuah stesen jana kuasa elektrik di Pulau Indah yang mampu membekalkan elektriknya sebanyak 1,200 megawatt. Selain stesen tersebut, Mahmud memaklumkan pihaknya turut melabur dalam 2 buah projek iaitu pembinaan 2 buah stesen tenaga boleh ubah dan stesen kuasa hidro. Beralih ke berita sukan, impian skuad hoki negara untuk menamatkan saingan Sukan Asia Hangzhou 2022 di kedudukan 5 terbaik tidak kesampaian setelah tewas 2-5 kepada Pakistan. Malaysia bermula baik apabila mendahului seawal minit ke-5 menerusi pukulan sudut penalti oleh Muhammad Aminuddin Muhammad Zain. Bagaimanapun, Pakistan kembali menyamakan kedudukan 3 minit kemudian menerusi Ahmad Arbas melalui pukulan sudut penalti. Pakistan kembali mendahului pada suku kedua permainan apabila Abdul Rahman tangkas menyambar peluang untuk menewaskan penjaga gol Malaysia Hafizuddin Othman pada minit ke-37. Pada suku keempat, perlawanan Pakistan berjaya menambah 2 lagi gol melalui Abdul Rana dan Ahmad Muhammad bagi meletakkan kedudukan 4-1. Walaupun Malaysia berjaya merapatkan jurang pada minit ke-58 melalui Razi Abdul Rahim, namun Pakistan berjaya menambah derita skuad negara dengan gol kelima jaringan Afras pada minit ke-59. Keputusan tersebut menyaksikan skuad negara menghabiskan saingan Sukan Asia Hangzhou 2022 di kedudukan ke-6 keseluruhan, jauh meleset daripada sasaran asal untuk meraih pingat emas dari tamasya sukan ini. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengumumkan bahawa Maghribi, Sepanyol dan Portugal akan menjadi tuan rumah bersama bagi menganjurkan Piala Dunia 2030. Lebih menarik lagi, kejohanan bola sepak berprestij dunia tersebut turut berlangsung di Uruguay, Argentina dan Paraguay bagi meraihkan ulang tahun ke-100 FIFA.
FIFA berkata perlawanan di Amerika Selatan akan berlangsung di Montevideo, Buenos Aires dan Asuncion dan keputusan itu diambil kerana ia adalah sebahagian daripada sambutan untuk menandakan 100 tahun sejak Piala Dunia pertama di Uruguay. Pengumuman itu bagi menamatkan persaingan antara dua bidan utama, satu diketuai oleh Sepanyol dan Portugal dan satu lagi oleh Argentina, Uruguay, Chile dan Paraguay. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 7 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.